Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik. Kalat mata. Yandangnya. Tulisan Jawi. Bila disebut tulisan Jawi, kalau habis kita mendengar tulisan Jawi, apa yang habis kita dapat huraikan makna tulisan Jawi? Tulisan Arab. Okey? Tulisan Arab. Lagi? Ijaan Jawi. Kalau kanak-kanak sekolah, apa tulisan Jawi lai? Alif bata cigo. Okey? Jadi tulisan Jawi, tulisan kacukan Melayu. Tulisan Melayu, tulisan bangsa Melayu diambil, dipinjam dari huruf ataupun aksara Arab. Dan ditambah 6 huruf bunyi Melayu. Okey? Ca, nya, ga. Itu tulisan Jawi. Yang Quran itu bukan tulisan Jawi tu, bukanlah itu tulisan Arab. Okey? Tulisan Jawi ni tulisan kita ni, bangsa Melayu. Pasal itu ada sultan pernah bertitah, bukankah tulisan Jawi itu identiti bangsa kita ni? Ada kan? Siapa pernah mendengar? Ada bertitah suatu convocation kupu yang keberapa gitu. Ke bawah duli yang maha mulia sendiri pernah seolah-olah membuat mengajukan satu tanda tanya ataupun yang macam menyoal kita ni. Bukankah tulisan Jawi itunya identiti bangsa Melayu? Jadi bila disebut tulisan Jawi, yang bis kita akan ajar tadi itu adalah sistem ejaannya. Tulisan Jawi ada cabang kemahirannya. Satu, pada ejaannya tadi, perlu kita ni pelajari sistem ejaan yang masa inilah yang diguna pakai. Apa sistemnya ni, Ustaz? Sistem ejaan Jawi yang disempurnakan. Itu yang masa ni tu. Jadi yang dulu kira mansuh lah. Sistem Za'ba, sistem Jawi Pakatan, sistem Jawi Majalah Dian. Itu mansuh. Dan satu kemahiran juga selain daripada sistem ejaan, kemahiran yang perlu tani kuasai adalah pada sistem kaedah penulisannya tu. Kalau ejaan tadi kemahirannya tani menggunakan akal, mulut. Tapi kalau kemahiran menulis dari akal, mata melihat apa yang ditulis, mata melihat, dan kemahiran yang paling penting dalam kemahiran menulis adalah tangan. Okey? Boleh saya tunjukkan salah satu contoh tulisan bis kita tadi kah? Saya janji tidak akan tunjukkan nama bis kita. Boleh ke tidak? Kalau tidak saya tunjukkan tulisan lain. Yang apa? Yang lawa boleh. Saya akan menunjukkan yang bawah sekali ni. Tidak payah. Baik, kalau bis kita untuk menyuruh saya menjaga, saya tidak akan mengaibkan bis kita. Tadi saya sempat menyuruh seseorang, adalah seseorang. Yang penting, ia bukan kalangan guru, ia bukan kalangan pelajar di kupu. Saya cari seseorang, saya tanya, bis kita boleh menulis Jawi? Katanya boleh, tapi batas sudah. Mengeja pun okeylah, saya suruh tulis sajalah. Yang penting saya berguna tulisan bis kita. Baik. Cuba baca yang awal sekali. Lagi yang kedua? Yang kedua apa? Bertunas ilham menanai
kedaulatan. Lurus saya tahu ni Ustaz Azman yang mencek ni sekarang Saya melihat pada tulisan saja. Yang ketiga, nah, kedapatan dia berbatu tu. Lagu. Okey? Sebenarnya lagu ni tekad kemerdekaan. Bergema seruan sorak kemerdekaan, bertunas ilham menanai kedaulatan. Pernah mendengar? Yang ketiga tu tinggi tiap. Tanah airku mengukir kejayaan, kami mengucap kesyukuran. Yang saya suruh tulis ni adalah rangkap pertama dalam lagu tekad kemerdekaan. Bis kita lambat tadi membaca, ada seorang dua dia tahu rangkapan ini adalah dari lagu tekad kemerdekaan. Laju bacanya, dah tu ya hafal. Tapi kalau orang dah tahu benda ni dari lagu, bis kita akan baca apa tadi bacaan? Bergema seruan sorak. Kenapa boleh terjadi macam itu? Pasal apa? Pasal tulisannya. Tulisan memain peranan penting. Arah mata kita ni bila melihat tani di sana, tani melihat kelancaran tani membaca sesuatu. Cuba dah tulisan Quran macam mana? Paning bis kita membaca. Okey? Sanalah pentingnya tulisan. Tidak perlu tulisan khat. Yang penting tani mengikut kaedah tulisan itu saja. Okey, ini kalau guru, siapa yang guru di sini tahu ni, kalau setiap kali periksa dia meraih kertas, kalau tulisan yang diraitnya macam ni, markahnya sepatutnya jawapannya bilakah Nabi Muhammad SAW lahir? Dia menjawablah, nenek-nenek tahun gajah pada tahun 500. Komplit, jawapannya lurus 100. Tapi tulisannya tidak dapat dibaca. Jadi sepatutnya dapat 10. Akhirnya, berapa sepatutnya markahnya itu kan? Dari tulisan, ia akan mengacau pada skim pemarkahan. Sayang kan? Okey? Baik, saya akan bagi bis kita ke atas tadi, kerana duga lagi. Dalam masa seminit, A4 yang saya bagi itu, saya mau bis kita bahagi dua macam mana. Bahagi dua landscape. Di atasnya ni, bahagian atas, dalam masa seminit, dengan ilmu yang ada rahbis kita, cuba tulis perkataan basmalah. Pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Seminit. Pakai pen biasa pun boleh. Bagi dua. Saya akan mengambil kertas bis kita, tapi tulis di atas. Sekarang saya akan membetulkan macam mana tanikan menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan menggunakan kaedah penulisan yang betul. Seminit. Tulis Bismillah. Pakai pen biasa. Ini kan kertas bis kita A4. Bagi dua. Okay, nampak bis kita tulislah. Bismillah. Basin mim, alif lam lam ha, alif lam ra, ha mim nun, alif lam ra, ha ya mim. Bagi baris. Bagi titik dulu. Bagi baris. Lahir Rahim. Okey? Buat. Siap? Sudah? Baik. Jangan diubah, jangan ditukar. Itu adalah tulisan bis kita. Baik. InsyaAllah dalam masa yang singkat ini, saya akan kongsikan macam mana tanikan menulis Bismillahirrahmanirrahim ini. Kerana perkataan basmalah ni sering tani tulis di, kalau guru akan tulis di papan putihnya tu, whiteboard.
Kalau dalam pelajaran tanyakan menulis di awal sekali mukaddimah, selalunya tanyakan mulakan dengan penulisan bismillah ni. Baik. Sudah siap habis kita nulis Lepas ini saya akan menyuruh bis kita menulis mengikut apa yang saya tunjukkan selepas ini. Okey? Satu, kesilapan. Saya akan menerangkan kesilapan dulu. Kesilapan kita ni menulis, yang pertama sekali tadi menulis dengan sekali jalan. Maksud sekali jalan itu, selalunya tadi menulis, bila disuruh buat bismillah, tadi akan menulis, ba, sin, mim. Ni, sekali jalannya. Ada. Okey. Apa namanya? Sekali jalan kan? Okey. Apa akan terjadi kalau tadi menulis macam ni? Hilang bentuk rumah hurufnya, kaedah huruf pun hilang. Tapi difahamilah kalau tadi belajar, memanglah tadi menulis capat. Tapi dalam tulisan Jawi, sama macam tulisan Rumi, kalau orang balik dari Mesir, kebanyakan bisturang, saya tanya bisturang tahu tu tulisan jenis rekah tu, tulisan capat. Itu dimaafkan. Kalau tulisan capat bismillah ni, dimaafkan. Dia tetap berkaedah, tetapi orang boleh baca. Tetap berkaedah. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Okay? Walau yang macam ni, tapi orang boleh baca. Pak Arab. Baik, bis kita nampakkan. Ayah boleh bunyikan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau orang Melayu membuat tulisan laju, Allah, macam doktor nanti jadinya. Tulisan, bukan doktor yang akademik, bidang akademik, doktor yang nulis arah obat tu, yang ada botol obat disuruhnya makan 2 biji sekali, tapi tulisannya entah. Anda akan terbaca makan 2 biji sehari katanya, tapi tulisannya kulut-kulut. Nasakh yang dicapatkan tanpa kaedah akan jadi macam inilah. Ni Arab pun dah terbaca ni. Jadi kesilapan pertama tadi menulis sekali jalan tadi itu. Cuma datang menulis. Nah, kalau bis kita kan melawakan tulisan bis kita, yang pertama sekali tadi menulis mengikut apa tu? Ni. Kalau basin mem, batah pulang sebenarnya. Itu memerlukan kesabaran di menulisannya. Basin mem. Okey, saya akan menulis basmalah ni sambil menerangkan kaedah yang ada sangkut paut dalam huruf-hurufannya. Pertama, ba. Macam ejaan tadi, sistem ejaan. Macam-macam dia punya formula. K, B, K, terbuka, tutup lah, apalah. Okey. Bis kita paksa menghafal. Dalam penulisan pun ada hukumnya. Contoh, ba di awal. Ini saya akan maningkan bis kita. Saya ambil yang ada berkaitan dengan bismillah. Ba di awal bila berjumpa dengan sin, maka banyak dipanjangkan sedikit awalnya. Okey, jadinya ba sin, maksudnya, nampaknya, saya nulis memulakan ba sin di awal. Bila berjumpa dengan sin, tadi mesti membuat ba-nya tinggi sedikit. Baru sin. Nampak ni ba-nya ni? Dalam kaedah penulisan, tani menaikkan huruf ba. Khusus untuk ba berjumpa sin. Pasal tu kalau bis kita melihat Yasin, kalau Yasin ada bis orang tulis tinggi tu ya-nya. Ya. Sin. Kenapa? Pada mula-mulanya asal penulisan belum dibubuh titik oleh asal tulisan Arab. Mula-mula dah ada titik. Lepas tu baru dibubuh titik kan? Okey, orang yang bertanggungjawab siapa tu yang meletak titik? Abu Aswad Ad-Du'ali. Lepas tu disambung oleh Abu Aswad Ad-Du'ali meletak titik sebenarnya untuk bunyi. Bunyi tu, bunyi bacaan, tanda baris. Lepas tu disambung oleh Al-Khalil yang mengubah titik tu menjadi tanda baris. Jadi dulu sebelum ada titik ni, Yasin ni ditulis ya, sin, cuma ni juga. Mana gigi ya, mana gigi sin? Paning tak?
Jadi di antara terciptanya kaedah menaikkan ni, itulah untuk diorang tahu, ya di depan itu, oh rupanya. Sama juga bila di tengah, contoh binti kan, kita kadang-kadang bertanya, banun tak? Banun tak? Macam sin kan, kadang ada titik. Pasal itu kaedahnya, ba, nun, tak. Nah, sebenarnya kenapa ya ada naik di tengah, membezakan, jangan tani keliru kalau ada titik, ia menjadi rumah huruf sin. Baik? Baik, ba, sin, mim. Selesai satu. Bis kita sudah boleh membuat. Tapi jangan dulu ditulis. Selesaikan dulu. Baru bis kita tulis sekarang. Tulis komplit lah. Bismillah. Baik. Sin. Sin. Selalunya tani menulis. Ba. Okay. Ini nih gigi sin lah. 1, 2. Cuba bis kita cuba. Gigi sin pertama. Lepas bis kita buat ba. Gigi sin pertama, damit. Gigi sin kedua, panjangkan sikit. Lepas tu baru tarik rumah sin ketiga ni. Ni, kalau kita lihat sukatannya, gigi pertama pendek, gigi kedua panjang sedikit. Itulah sin. Okay. Naik mim di hujung. Ba, sin, mim. Ba, sin. Okay, ini garisan. Kita naikkan macam ni. Ini mim di hujungnya. Kaedah mim di hujung. Kalau sebelum ni, saya tahu tu. Bis kita buat ba, sin, mim. Ba, sin, mim. Okay. Cuba. Yang kedua ni sekarang. Tarik. Naikkan sedikit. Lepas naik, tani turunkan sedikit, tetapi condong ke kemari, patah dia kemari nah. Bis kita ada dua pilihan, sama ada bagi tangkai ni, ataupun naikkan sikit, kemari, bagi ekor. Nah, okay. Jadi ada berapa pergerakan di hujung. Kalau akan melawakan mim bis kita, elakkan ni yang cemanya. Ini berudu. Tadpole. Berudu ni saya galar. Mim berudu. Tapi ini dia tajam sedikit. Okey? Dapat? Now, bis kita sudah dapat dua ilmu. Ba berjumpa sin dan mim di hujung. Boleh sudah buat? Boleh insyaAllah. Baik. Seterusnya, lafzul jalalah. Lafaz Allah ni, dalam penulisan, terdapat beberapa perkataan yang, macam tadi, Ustaz Azman, yang ini, itu tu apa namanya? Ini, itu, mereka, yang dikecualikan. Special case. Dalam penulisan, ada beberapa perkataan yang kami kategorikan, ya special, ia melawan hukum penulisan. Sebagai contoh, lafaz Allah. Alif. Coba perhatikan. Alif. Lam. Lam. Ha. Ini dalam tulisan nasakh. Siapa dapat cam, kaedah penulisan sebenarnya ada yang salah. Bukan salah, ada yang tinggal. Apa benda yang tinggal itu? Oleh sebab orang-orang seni yang mencipta kaedah penulisan ini, ia akan membezakan lafzul jalalah ini, ia spesial. Kerana Allah tadi tahu kan, yang maha berkuasa. Jadi akan membuat sesuatu dalam penulisan kalimah Allah ini, lain daripada yang lain. Artinya, saat dia dah mengikut undang-undang penulisan tadi. Ada bis kita dapat melihatkah apa yang tinggal? Sebenarnya siapa yang tahu kaedah nasakh? Sepatutnya ada satu benda dalam lafaz atau dalam kalimah Allah ni. Ada yang dah kena bubuh. Dalam tulisan nasakh. Ada. Siapa dapat? Ada. Memanglah kalau tanda
Sabtu ni memang ada Allah, sini hamzah wasal. Dalam penulisan kalimahnya alif lam lam ha. Ada yang tahu Apa tu? Apa? Lam yang pertama tinggi, tu dari segi sukatan. Tapi yang saya tanyakan, ada benda yang tinggal. Apa yang tinggal lah? Nah, kalau perkataan lain selain Allah, lam di awal. Lam di awal menerima tarwis, menerima kepala huruf. Ni, kepala huruf. Okey? Tapi dalam kalimah Allah, tanindakan membubuh kepada huruf lam. Ya spesial. Okey? Tapi akan ada pada Allahumma. Allahumma. Allah. Nah, ini ada tiap. Ni. Kepala. Ada kan? Memang dalam penulisan nasakh, lam di awal ada kepalanya itu. Lam, to, alif nada. Dalam nasakh nada. Itu spesialnya lafaz Allah, kalimah Allah. Dan kalau kita akan melawakkan kalimah Allah ni, kita cuba buat alif, lam pertama isi di dalamnya itu kita damitkan, dan lam kedua lebarkan sedikit. Ya, lam pertama naik, lam kedua lebarkan sedikit. Ni dalamnya. Dan kalau kita melihat, lam pertama dan kedua yang di tengah ni sama sukatannya, dan untuk ha ia turun. Baru kita membuat ha di hujung ni. Okey? Ada yang dalam lagi falsafah. Kalau ada yang menulis dalam, ia mendalam laginya lafaz kalimah Allah, artinya tadi buat alif, lam, lam di tengah itu dinaikkannya. Ada juga. Tapi yang selalu digunakan inilah tanpa ada kepala huruf lam tadi. Okey? Secara untuk mudahnya, bis kita akan melawakkan lafaz kalimah Allah ni, lam pertama bis kita damitkan ruangnya, dan yang kedua ni lebarkan sedikit. Ni sama, dan di hujung ni turun sedikit. Okey, boleh? Ha di hujung macam mana membuat? Ha di hujung. Ha di hujung, ha di awal. Ha di tengah. Okey, ha di hujung naik. Ini garisan. Tani mula dari sini bawah. Dan ni. Buat. Artinya elakkan menulis lam. Okey. Ini tulisan Mesir zaman bentuknya pictogram. Bentuk pictogram kata. Ia ada pictogram, ideogram. Bentuk pictogram, ideogram. Ini bentuk ideogram sudah ni. Zaman-zaman dinding piramid ada kan? Yang tani anda boleh mengubah ke zaman dululah. Okey. Baik. Lafaz Allah sudah, kalimah Allah sudah. Alif lam lam ha. Alif lam ra tidak ada masalah. Alif lam ra. Okey. Yang penting jangan tinggal kepala huruf tadi Kepala huruf ni tak saya boleh bayangkan andai apa ni? Kepala huruf ni kalau tani berjalan, macam mana saya akan beritahu betapa pentingnya kepala huruf dalam penulisan. Tak. Tani berjalan, kasut stampik tani tinggalkan bah. Ayatah rasanya tu kalau huruf tu tani tinggalkan kepalanya tu. Lam, to, yang sepatutnya ada kepala huruf mesti tani buat. Okey? Alif lam ra tak ada masalah. Ha mim nun. Ni kalau akan melawakan ha mim nun. Ha berjumpa mim di awal
di awal, okey. Ha mim kaedahnya ada dua. Pertama, bis kita boleh ambil jalan selamat. Ha mim yang macam tadi. Asal mim, bis kita ingatkan saja mim di tengah di hujung, bis kita naikkan awal, lantikkan sikit. Buat macam ni. Nah. Okey. Turun balik nun. Yang akan dilihat kalau orang menghakimkan penulisan bis kita, ia akan melihat di bawah mim ni seolah-olah ada ruang untuk bernafas, ada lubang, ada macam itulah. Artinya siapa membuat ha mim nunnya macam ni, kedapatan tiap. Ni. Tak ada apa-apa nah. Ada enggak? Tak ada kan? Macam mana akan mencipta ruangnya tu? Ni macam tadilah. Kita ni jalan. Bila sampai ke tengah, naikkan sikit. Jangan diturunkan ke bawah habis. Nah, patah dia kemari. Ada tiak. Okey? Dan kaedah yang lain daripada bersihan ni, ha berjumpa mim, terpaksa tadi naikkan ya. Ini garisan. Ha berjumpa mim, naikkan ya di atas garisan. Lantikkannya kemari. Nampak tak melantik ah? Taruh mim di bawah sini ni. Okey? Ini garisan. Lantikkan. Taruh mim di sini, sambung lagi kemari, tulis dia huruf nunnya. Ini yang masyhur digunakan dalam penulisan basmalah. Sekarang saya tunjukkan sekali jalan macam mana menulis bismillahnya. Okey? Dapat menangkap ni. Kalau kaedah yang kedua ni, ia payah sikit tapi selalu digunakan. Masalahnya, tani tulis antam-antam saja akan jadi macam ni. Ha, mim, Itu nah. Bentuk mim tu hilang. Okey, ia bukan bulat tapi macam ni. Ni. Kalau tani melihat keadaan, kalau tani zoom, ia macam kepala ni bah ni. Dinosaur dia juga kuyuk kali ni ah. Kalau bentuk ia macam ni bah ni. Ambil ni yang triangle lah. Tapi sungguh pun ia triangle, tiga segi. Tapi tani ulah, tani bulatkan. Tani bulatkan ialah. Okey. Seterusnya alif lam ra. Ha ya mim. Ha ya mim. Alif lam ra. Ha ya mim. Satu versi. Ha ya mim. Ini biasa. Ha ya mim. Yang kedua, ha. Tani naikkan rumah ya. Turun. Sama ada tani buat mim yang ni. Ataupun ha ya mim yang ni. Formulanya, kalau bis kita dalam penulisan awal Ar-Rahman tadi. Bukan. Basin mim. Dalam basin mim kita gunakan ni. Ba. Sin, mim, kita gunakan mim ni. Selaraskanlah penulisan bis kita menggunakan mim yang ni di hujung. Haya mim. Okey? Kalau mim bis kita mim tongkat ni, gunakan pada mim tongkat yang di awal tadi. Okey? Jelas? Itu secara ringkas. Untuk dalam masa singkat sejam ni, saya tidak akan dapat mengajar bis kita menulis selawa-lawanya. Itu tidak dapat. Tapi sekurang-kurangnya dengan berpandukan panduan yang ada ni yang saya ajar tadi, mudah-mudahan bis kita dapat menulis Bismillahirrahmanirrahim ni mengikut kaedah penulisan yang betul itulah. Okey? Boleh? Baik. Bis kita lihat, saya akan nulis sekali jalan. Lepas itu bis kita cuba. Okey, bis kita cuba di kertas yang sama tapi di bawah. Dan cuba lihat perbezaan setelah bis kita tahu dan sebelum bis kita tahu tadi cara menulis ni. Okey? Baik, sebelum itu saya akan menulis sekali jalan bis kita boleh melihat. Lihat saya di mana? Arah visualizer ya. Baik. Ba jumpa sin.
Okay. Kadang-kadang tani dibenarkan menarik dalam penulisan basmalah ni bagi melawakan bismillah tani boleh tarik panjang melebihi 12 titik. Okay. Dalam penulisan, menarikan ni sepanjang-panjang menarik hanya dibenarkan 12 titik sahaja. Indah boleh lebih. Tapi dalam bismillah ni special case, tani boleh menarik panjang dari 12 titik. Titik itu bermaksudnya ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sepatutnya panjangnya cuma ini. Okay. Baik. Buat akhirnya bis kita tulis di bawah tadi itu dan bis kita boleh lihat perbezaan sudah bis kita tahu dan bezakan dengan yang mula-mula tadi. Baik, dalam masa 1 minit 2 minit cuba tulis versi yang sudah bis kita tahu mana-mana kaedah penting yang patut diubah dalam penulisan bismillah tadi. Baik. Coba perhatikan di hujung sekali ha ya mim. Ha ya ni kan?
Sepatutnya mem terus. Kalau kan buat ya ada tangkai. Kalau habis kita buat ha, ya, habis kita buat ada rumah lagi, lepas tu ada macam ni. Ha ni ya, ha ni sudah mewakili satu rumah ni. Rumah antara ya, ba, nun, ta. Okey, jadi cuba elaknya. Kalau tadi buat yang ada tangkai ni, tarik terus. Buat tangkai ni sini. Okey. Okey, ada apa-apa yang kita akan tanya dalam penulisan basmalah tadi? Ada? Jam menunjukkan pukul 4 sudah, 4 lalu sudah. Okey. Ada? Ada apa-apa yang bisa kita tanya? Sebenarnya banyak pulang, banyak kan tadi pelajari. Ya formulanya macam ejaan tadi. Setiap huruf di awal, di tengah, di hujung ada mempunyai kaedah tertentu. Yang tadi pelajari tadi, ba, baru ba tu, ba, ha berjumpa mem, ha berjumpa mem di awal, di macam itulah. Okey, ada soalan? Tak ada? Baik, cuba angkat tangan siapa yang rasanya yang kedua, tulisan bismillahnya itu ada perubahan daripada yang pertama. Yang merasa tulisan bismillah yang dibuatnya kedua ni, yang kedua ada perubahan. Cuba angkat tangan. Sisai seorang nganya. Yang lain dah berubah. Dah berubah. Artinya kalau anda berubah, anda tetap belureh saya tu. Objektif belum tercapai. Tapi sekurang-kurangnya dalam penulisan bismillah, ingatkan ba berjumpa sin, naikkan sedikit. Okey. Mem macam mana akan melawakan, la alif lam lam ha macam mana akan melawakan. Okey. Baik, kalau ada soalan, ada soalan baik, ada soalan saya serahkan semula pada mana si anu ni. Saya tak tahu ni apa yang bis turangkan buat selepas ni. Mana penganjur? Ada? Saya serahkan semula pada pihak penganjur untuk seterusnya apa akan dimaklumkan arah bis kita. Baik, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.